Kejayaan Johor Darul Takzim melayakkan diri ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Asia sangat mengagumkan. Harimau Selatan menunjukkan prestasi hebat dengan menewaskan Pohang Steelers 5-2 dalam perlawanan terakhir mereka. Jaringan Arif Aiman Hanapi mencuri perhatian setelah memanfaatkan kesilapan penjaga gol lawan dengan penuh ketangkasan. JDT menurunkan 9 pemain impor, membuktikan kekuatan pasukan ini dalam saingan tinggi Asia. Antara pemain bintang yang menyertai JDT termasuklah Jonathan Vieira dan Jesse Rodriguez memberikan impak positif. Namun, pernah ada bintang lain yang turut berjuang untuk Johor Darul Takzim dalam ALA. Pemain Argentina Jeronimo Barales, dikenal sebagai Apache Assassin, menyertai JDT pada tahun 2017, menggantikan Lucero. Brian Ferreira, yang tiba pada 2017, berperanan penting dalam kelayakan ACL meski pasukan gagal di pusingan ketiga. Bruno Soares, bek tengah dari Brazil, dibawa masuk dengan harapan tinggi tetapi tidak memenuhi jangkaan di JDT. Meskipun pelaburan dibuat tidak menguntungkan, pengalaman dan sejarah JDT terus menjadi pencetus kebanggaan penyokong. Kemenangan yang mencengangkan, JDT mencatatkan perjalanan epik di pentas antara bangsa yang penuh emosi. Jordi Amat, tonggak pertahanan, tidak dapat menyembunyikan rasa bangga atas pencapaian pasukan ini. Pertemuan dengan Pohang Steelers adalah misi penting. 3 mata berharga menjadi tujuan utama mereka. Walaupun tertinggal, JDT tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mencapai kemenangan. Oscar Arribas muncul sebagai hero, menyamakan kedudukan dan memberi harapan kepada penyokong setia. Bergson dan Arif Aiman menambah derita Pohang dengan jaringan memukau di babak kedua. Jesse dan Jorge Obregon turut mencetak gol, menjadikan keputusan akhir menakjubkan 5-2 untuk JDT. Amat mengungkapkan kegembiraan ini untuk rakyat Johor, kita akan nikmati setiap detik. Kemenangan ini membawa JDT ke pusingan kalah mati, membuktikan kekuatan dan ketangkasan mereka di Padang. Kini, dengan kedudukan ketiga, JDT bersedia berhadapan Buriram United dalam pentas seterusnya yang penuh harapan. Kejutan besar melanda dunia bola sepak Asia apabila Shandong Taishan menarik diri dari ACLA. Penarikan diri ini bukan saja mengejutkan penyokong, tetapi juga disahkan oleh AFC sendiri. Klub ini menghadapi masalah ketidakselesaan fisikal yang serius dalam kalangan pemain-pemain mereka. Aizu, pasukan perubatan telah menilai keadaan dan menentukan bahwa pemain tidak mampu beraksi. Dalam pengumuman rasmi, Shandong mengakui kesal dan meminta maaf kepada pelbagai pihak. Keputusan ini datang ketika Shandong berada dalam kedudukan untuk marah ke pusingan seterusnya. Kekalahan tanpa berjuang ini mungkin mengubah perjalanan klub di pentas Asia. Apa sebenarnya yang berlaku di sebalik keputusan mengejut ini? Keputusan oleh jawatan kuasa AFC bakal membawa implikasi yang lebih besar untuk Shandong. Bola sepak Asia kini menunggu dengan debaran. Siapakah yang akan terjejas akibat keputusan ini? Ketika bola sepak menjadi medium persaingan, apa yang terjadi di belakang layar sering mengganggu fokus pemain. Kedamaian yang diperlukan untuk prestasi tinggi boleh terjejas dengan gangguan tanpa henti, seperti yang dialami Pohang Steelers. Setiausaha Agung AFC, Datuk Winsor John, mengesahkan laporan mengejut mengenai gangguan bunga api di hotel mereka. Ketua Jurulatih Pohang, Park Taeha, meluahkan rasa kecewa tentang gangguan yang merosakkan malam sebelum perlawanan penting. Dari jam 11 malam hingga 5 pagi, pemain tidak dapat berehat dengan tenang menjelang pertemuan menentang Johor Darul Takzim. Winsor menyatakan bahwa AFC akan menilai laporan dan mengambil tindakan jika undang-undang dilanggar. Perbezaan antara gangguan bunyi bising dengan bunga api jelas, namun akibatnya tetap merugikan pasukan pelawat. Pihak tuan rumah, JDT, bertanggung jawab menjaga keselamatan pasukan pelawat di venue, tetapi cabaran tetap ada di luar kawalan. Hasilnya, Pohang tersingkir dari ACLA dengan keputusan mengecewakan, tewas 2-5 kepada JDT. Dalam dunia sukan, setiap langkah perlu dijaga. Ketidakadilan kecil pun boleh merampas peluang besar. Pusingan 16 terbaik AFC Champions League. Elit menyimpan pelbagai kejutan yang memukau. Saksikan kisah menarik dan penuh dramatik ini.
Keputusan mendukacitakan diterima apabila Shandong Taishan mengumumkan tidak hadir bertemu Ulsan HD. Apa yang terjadi seterusnya? AFC dengan tergesa-gesa menganggap Shandong Taishan telah menarik diri, mencetuskan perubahan besar dalam kedudukan pasukan. Keputusan ini sungguh mengejutkan. Kekosongan yang ditinggalkan Shandong Taishan memberi ruang kepada Johor Darul Takzim melonjak ke tangga ketiga. Apa yang membuat JDT terus bersinar? Selain JDT, pasukan lain seperti Vissel Kobe turut terkena tempias keputusan ini, jatuh ke posisi kelima. Strategi mereka kini terancam. Senarai 16 pasukan terbaik sudah pun terungkap di zon barat dan timur, masing-masing bersedia untuk perlawanan mendebarkan. Siapa yang akan muncul juara? Format pusingan 16 adalah menarik, di mana pasukan teratas bertemu yang berada di kedudukan ke-8. Ini pasti akan mencipta pertembungan sengit. Lawan ditentukan oleh kedudukan akhir, memastikan setiap perlawanan adalah kritikal untuk melangkah ke suku akhir. Ketegangan tidak akan berbagi. Pasukan-pasukan seperti Al Hilal dan Kawasaki Frontale sudah bersedia untuk aksi mendebarkan ini. Adakah mereka mampu keluar sebagai pemenang? Perlawanan pertama dijadwalkan berlangsung dari 3 hingga 5 match. Siapa yang akan mencorak perjalanan hebat menuju kejayaan? Apakah Anda tahu betapa sukar dan mencabarnya perjalanan Johor Darul Takzim di pentas Asia? Kejayaan JDT melangkah ke peringkat kalah mati ACL adalah pencapaian yang layak untuk diraihkan. Skuad Harimau Selatan mengumpul 14 mata dengan 4 kemenangan dan 2 keputusan seri dalam 8 perlawanan. Namun, mereka pernah berdepan kekalahan yang memalukan di tangan pasukan Asia seperti Muangthong United. Dalam satu perlawanan, JDT tewas 2-5 kepada Muangthong United, menyaksikan mereka diratah dengan mudah. Kekalahan di Stadium Kebangsaan Supacalasai ini menjadi titik permulaan perjalanan mereka yang penuh perjuangan. Setelah mengalami kekalahan 0-4 kepada Persija Jakarta, JDT terpaksa berpuas hati di Piala IFC. Namun mereka tidak menyerah, berusaha keras membina reputasi mereka di pentas antara bangsa. Musim lepas, JDT bertemu Vissel Kobe dan sekali lagi merasai kekecewaan dengan kekalahan 1-5. Dari kekecewaan bangkit semangat dan kerja keras, menjadikan JDT pasukan yang dihormati di Asia. Johor Darul Takzim dan Selangor FC kini terpisah jauh di pentas Asia 103 tangga. Dua pasukan ini terus berjuang mencipta nama bagi bola sepak Malaysia di peringkat tertinggi. Hector Bidolio membawa JDT mencapai kejayaan dengan kemenangan 2-1 ke atas Central Coast Mariners. Kemenangan ini hampir memastikan JDT marah kepusingan kalah mati yang dinanti-nantikan. Pertemuan dengan Pohang Steelers dengan skor akhir 5-2 menjadi penentu kejayaan mereka. JDT kini menduduki tempat ke-9 di Asia dengan 7,4 mata, menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Sebaliknya, Selangor FC berada di tangga 111 Asia, menandakan kemajuan mereka juga tidak boleh dipandang rendah. JDT menjadi penyumbang terbesar kepada mata AFC MA Ranking Malaysia, menambahkan sinar kepada bola sepak negara. Dengan 361 mata, Malaysia menghampiri kelompok elit Asia Timur, mencabar Australia yang berada di depan. Kini, semua mata tertumpu kepada bagaimana kedua-dua pasukan ini akan terus beraksi hebat. Perlawanan yang dinantikan kini tiba. JDT berdepan Buriram United sekali lagi dalam ACLA. Dua pasukan ini telah mengukir kejayaan dengan menempatkan diri dalam 8 terbaik ACLA. JDT muncul di tangga ketiga, manakala Buriram United berada di tempat ke-6 dalam liga. Format pusingan 16 menyaksikan pertembungan antara pasukan dari zon yang sama, menjanjikan aksi mendebarkan. Ketegangan semakin meningkat apabila kedua-dua pasukan bersedia untuk pertarungan sengit dalam perlawanan timbal balik. Kedua-dua pasukan akan bertemu pada 4 match di laman lawan Buriram United. Sebuah minggu selepas itu, JDT akan kembali ke Stadium Sultan Ibrahim untuk aksi penentu. Perlawanan sebelumnya berakhir tanpa jaringan, mencipta suasana tegang antara kedua-dua pasukan. 3 kartu merah dikenakan pada perlawanan lepas, menggambarkan semangat pertarungan yang membara. Aktor utama dalam pertembungan ini adalah pemain sandaran, bersiap sedia untuk meneruskan legasi kejayaan.